Tuan-tuan, sebelum ni kita dah terang bahawa ada orang yang diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan anugerah Allah Subhanahu wa taala itu kepada hamba-hamba dia banyak. Disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah kita baca sebelum ni, yang mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna li rabbikum fi ayyami dahrikum nafahat, kata Nabi, sesungguhnya hari-hari yang kamu lalui, kata Rasulullah, nafahat, adanya anugerah-anugerah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, tetapi bila mana kita nak dapatkan anugerah ni, satu syarat dia. Syaratnya adalah dengan ilmu. وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وإلى العلامة الحبيب عبد الله بن عمر الشاطري وإلى علامة الحبيب حسن بن عبد الله بن عمر الشاطري وإلى علامة الحبيب سالم بن عبد الله عمر الشاطري وإلى مشايخنا في بلاد مصر وفي كل أنحاء العالم ولمؤلف الكتاب ونفعنا بعلومهم في الدارين آمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ثم أقول رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. قال الله سبحانه وتعالى في تنزيله لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم. ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي فأعطني محبتك ومغرفتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, yang pertama-tamanya kita merafakkan kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan limpah kurnianya, dengan rahmatnya, alhamdulillah, sekali lagi kita dapat bersama-sama di dalam rumah Allah Subhanahu wa taala ini, bagi kita menunaikan salat fardu maghrib, dan insya-Allah kita akan dirikan pula salat fardu isya. Mudah-mudahan salat kita, zikir kita dan doa kita ianya akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bersyukur kepada Allah kerana dihimpunkan dalam majlis mulia ini, iaitu dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan semakin bertambah lagi kefahaman kita
terhadap agama Allah Subhanahu wa taala ini. Jadi kita sambung tuan-tuan bacaan kitab Adab Sulukil Murid, iaitulah adab-adab orang yang berjalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia kata bismillahirrahmanirrahim. Qala muallif rahimahullahu taala wa nafa'na bi'ulumihi fid darain amin. Maka berkata pengarang kepada kitab ini, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat ilmunya kepada kita di dunia maupun di akhirat. Maka dia kata wal ya'lam, dan ketahuilah annahu min a'zami ni'amillahi ta'ala alaih, dan ketahuilah bahawasanya dia adalah seagung-agung nikmat yang diberikan oleh Allah kepada dia, allati la yuqaddaru qadruha, yang mana kita tak boleh nak nilai akan nilaiannya. Tuan-tuan, sebelum ni kita dah terang bahawa ada orang yang diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan anugerah Allah Subhanahu wa taala itu kepada hamba-hamba dia banyak. Disebut dalam hadis Nabi SAW yang telah kita baca sebelum ni, yang mana kata Nabi SAW, inna li rabbikum fi ayyami dahrikum nafahat, kata Nabi, sesungguhnya hari-hari yang kamu lalui, kata Rasulullah, nafahat, adanya anugerah-anugerah, kata Nabi SAW. Tuan-tuan, tetapi bila mana kita nak dapatkan anugerah ni, satu syarat dia. Syaratnya adalah dengan ilmu, maka kita akan mendapatkan anugerah tersebut. Kalaulah ada orang yang nakkan anugerah daripada Allah, tetapi dengan kejahilan, dengan tidak ada ilmu, tuan-tuan, walaupun yang dia buat itu nampak gambaran yang elok, tetapi sedikit pun tidak bernilai pada sisi Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, saya bagi contoh. Ada orang dia jenis kaki zikir pada Allah. Tuan-tuan, ada orang yang dia baca kelebihan zikir sekian, maka dia dapat kelebihan sekian. Zikir sekian, dia akan mendapatkan kelebihan sekian-sekian. Alhamdulillah. Tuan-tuan, yang tu adalah anugerah Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada orang yang dia tak kira masa. Dia zikir, dia tak kira tempat, lalu dia telah melakukan perkara yang dibenci oleh Allah. Sebagai contoh, bila mana ada orang tengah khutbah Jumaat misalnya, dia tahu hari Jumaat ni kelebihannya besar. Hari Jumaat adalah hari yang dimuliakan oleh Allah. Maka ketika khatib dia sedang menyampaikan khutbah dia, tiba-tiba ada orang yang pegang biji tasbih, ataupun dia pegang tasbih elektronik. Hari ni ramai orang duk pakai. Tuan-tuan, dia pun ketik, maka dia pun berzikir dengan apa juga alatan. Tuan-tuan, pada zaman Nabi SAW, orang yang macam tu ditegur oleh Nabi Muhammad SAW. Pernah berlaku Nabi sedang menyampaikan khutbah. Sedang Nabi menyampaikan khutbah, maka ada satu orang dia telah menjadikan batu sebagai alat mengira untuk berzikir kepada Allah. Dan tuan, dia pun ambil batu tu satu-satu. Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Dan tuan, dia duk kira, dia duk berzikir menggunakan batu tersebut.
Akhirnya Nabi SAW kata, berhenti sekarang dan berikan perhatian kepada apa yang aku nak sampaikan, kata Nabi SAW. Dan tuan, dia berzikir bagus. Dan juga zikir adalah rukun orang yang nak dekat dengan Allah, tapi cara tak kena. Dan tuan, maka dia juga terhalang daripada mendapatkan nafahat, iaitulah keberkatan, anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala. Contoh lain, tuan-tuan, sedang berlangsungnya majlis ilmu misalnya, tuan-tuan, lalu dia pun buat solat sunat. Antaranya yang dia buat solat sunat awabin misalnya, yang 6 rakaat itu. Dan tuan, dia punya kelebihan dia besar pada sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan, tapi sekarang ni kita sedang membaca kalam ulama. Sekarang ni kita sedang membaca ayat-ayat Allah. Sekarang ni kita tengah baca hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sekarang ni ada orang yang sedang mengajak tentang ayat-ayat Allah dan juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dari segi keutamaan, mana yang perlu didahulukan antara amalan yang sunnah dengan majlis ilmu yang jauh lebih penting dan lebih besar dia punya tujuan dia? Dan tuan, maka sudah pastilah mendengar majlis ilmu itu lebih aula daripada amalan-amalan yang kita lakukan. Bahkan majlis ilmu dia lebih besar lagi daripada amalan sunat yang dilakukan oleh seseorang. Dan tuan, inilah sebabnya tadi kita sebut, bila mana kita nak dapatkan anugerah, nak dapatkan keistimewaan, syarat dia satu sahaja, al-ilmu. Hendaklah dia lakukan dengan ilmu. Kerana tu kata Imam Ibn Ruslan rahimahullahu ta'ala, dia sebut di dalam kitab Matan Zubat dia kata, wa man ya'mal bi ghairil ilmin ya'malu. Dia kata, sesiapa yang tidak ada ilmu lalu dia beramal, dan tu dia ada riang bagus dah, dia nak beramal, dia nak bertakwa, dia nak menjadi saleh, bagus. Dan tuan, tapi satu, dia terlupa. Dan tuan, dia tidak ada ilmu, dia tidak tuntut ilmu, dan juga dia tidak pernah ambil tahu. Akhirnya kata ulama, semua amalan dia mardudatun la tuqbalu. Amalan dia ditolak oleh Allah, kemudian tak diterima sama sekali amalan yang dia dilakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan, maka Nabi SAW dia habaq bahawa 24 jam yang dilalui oleh manusia nafahat, adanya anugerah-anugerah besar dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan, anugerah ni dia terlalu banyak, sehingga Allah Subhanahu wa taala kata, in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Sekiranya kamu nak hitung, kamu nak kira nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kamu, la tuhsuha, maka nescaya tidak akan terhitung, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan, la ni pun anugerah daripada Allah. Bila mana kita duduk di dalam majlis ilmu, waktu pula waktu yang dimuliakan Allah, antara maghrib dan juga isya. Dan sebab itu ulama menyatakan, siapa yang pernah terluput perkara-perkara yang baik pada masa lalu dia, dan kita masa lepas ni mungkin ada benda yang baik yang terlepas daripada kita. Dan tuan, maka disebutkan oleh ulama, nak mengembalikan masa tu tak boleh. Dan tuan, tapi nak cover balik kerugian ni, tuan, dia ibarat macam insurans untuk kita. Dia cover segala kerugian kita. Dan tuan, ulama kata, imarahkan, hidupkan waktu.
antara maghrib dan juga isya, apa yang terlepas dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kamu, kata ulama. Tuan-tuan, ni anugerah yang besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Imamul Haddad rahimahullahu taala, wal ya'lam, ketahuilah, annahu min a'zami ni'amillahi ta'ala alaih allati la yuqaddaru qadruha. Ketahuilah, nikmat bila mana kamu mendapatkan anugerah daripada Allah, bila kamu dapat keistimewaan daripada Allah, maka kamu nak kena tahu, kata pengarang kitab ni, dia adalah sebesar-besar anugerah yang Allah beri. Yang mana anugerah tu? La yuqaddaru qadruha. Kita tak dapat nak nilai berapa nilaian yang diberikan oleh Allah bagi orang yang diberikan anugerah ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, anugerah apa yang kita bincang lah ni? Dorongan melakukan kebaikan. Tuan-tuan, dorongan untuk dia melakukan taat kepada Allah. Tuan-tuan, dorongan untuk dia menjauhkan diri daripada maksiat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, ni nikmat yang begitu besar. Tuan-tuan, pasal apa kita kata dia merupakan satu nikmat yang besar? Tuan-tuan, orang yang taat, orang yang menjauhkan diri daripada benda yang diharamkan oleh Allah. Tuan-tuan, kita ni pantang kalau ada kursus yang bagus-bagus, terutamanya kursus macam mana nak menjayakan lagi, nak melariskan lagi perniagaan kita. Macam mana kita nak belajar public speaking, contohnya, supaya apa? Bila kita bercakap ni, maka orang akan jadi terpengaruh dengan percakapan kita. Tuan-tuan, maka kita pun sanggup keluar. Berapa juga modal, maka kita akan keluar. Pasal apa? Yang ni merupakan ilmu yang kita perlu, pertama. Yang kedua, kita nak ambil mana-mana tips yang boleh kita jadikan dia sebagai panduan. Tuan-tuan, tapi orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, mereka ni diberikan keistimewaan. Allah Ta'ala sebut, ulaika ala hudam min rabbihim. Mereka senantiasa berjalan atas landasan yang betul. Mereka akan diberikan kejayaan di dunia maupun di akhirat. Dia akan diberikan kejayaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebab itu orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, kadang-kadang dia tak belajar pun public speaking. Tuan-tuan, orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dia bercakap hanya sekadar menyampaikan kepada orang, sebagaimana yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa innama 'alaikal balagh wa 'alainal hisab. Hei Muhammad, kerja kamu hanya menyampaikan sahaja. Manakala nak membalas, manakala nak menghisap, yang tu adalah pekerjaan kami, kata Allah. Tuan-tuan, ayat lain Allah Ta'ala kata, laisa 'alaika hudahum walakinallaha yahdi man yasha. Kamu, hei Muhammad, tak boleh beri petunjuk kepada siapa yang kamu nak, tetapi Allah jualah yang memberi petunjuk kepada siapa yang dia kehendaki, kata Allah. Tuan-tuan, Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala, dan juga ulama-ulama yang lainnya. Tuan-tuan, sebagai contoh yang lain juga, Imam Malik, ataupun digelar dia sebagai Imam Darul Hijrah, dan juga orang yang sangat beradab dengan Nabi SAW. Tuan-tuan, kematian mereka ni diziarahi oleh berapa orang? Tuan-tuan, zaman tu Facebook tak ada.
Zaman tu Telegram tak ada. Zaman tu Twitter tak ada. Tuan-tuan, medsos ataupun alat-alat pengantara ni tak ada zaman tu. Tuan-tuan, tapi bila Imam Ahmad bin Hanbal meninggal, tapi bila Imam Malik rahimahullahu ta'ala meninggal, tuan-tuan, yang mai menziarahi mereka ada setengah daripada riwayat menyatakan, contoh, kalau Imam Ahmad bin Hanbal, mereka menganggarkan yang menziarahi Imam Ahmad pada hari kewafatan dia tak kurang daripada 800,000 orang. Tu dia, tuan-tuan. Tuan-tuan, zaman tu medsos tak ada. Ni, apa ni, internet tak ada. Kemudian alat-alat perhubungan tak ada. Tuan-tuan, tapi macam mana boleh ramai orang hak yang mai pada hari kewafatan ulama ini? Tuan-tuan, tidak lain tidak bukan kerana kedudukan dia yang istimewa pada sisi Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani rahimahullahu taala bukan seorang public speaker, bukan dia. Tuan-tuan, kita nak cakap ni, saya tuan-tuan yang boleh kuliah, boleh ceramah ni kerana adalah hasil didikan daripada peringkat sekolah. Tuan-tuan, tuan mudir kita dulu dah, lepas-lepas semayang lohok, dia akan panggil seorang, hari ni hang tazkirah pendek bagi 10 minit. Tuan-tuan, nak latih, nak boleh bercakap ni berlatih. Kemudian bila masuk ke sekolah berasrama penuh, kita dilantik menjadi MPP, Majlis Perwakilan Pelajar masa tu. Makin banyak cakap. Tuan-tuan, hasil didikan daripada peringkat pendidikan ini, daripada peringkat sekolah sampailah universiti, sampai Mesir, sampai Yaman mana, tuan-tuan, maka dilatih kita berdakwah, dilatih kita bercakap. Macam mana nak bercakap di hadapan audiens? Tuan-tuan, semua tu dilatih. Tuan-tuan, tapi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani bukan public speaker punya orang. Dia bukannya jenis orang yang apa ni, bila nak cakap ni ada nota-nota dia. Tak. Tuan-tuan, bahkan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani kadang-kadang dia bercakap di luar daripada topik yang dia nak bercakap tu. Tuan-tuan, tapi orang boleh teriak, orang boleh berasa insaf, orang boleh terkesan. Sekalipun percakapan dia ringkas, sekalipun percakapan dia di luar daripada topik, tuan-tuan, tapi orang boleh dengar. Tuan-tuan, inilah keistimewaan orang yang berada dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, maka kerana tu kata pengarang pada kitab ni, bila mana satu orang dia didorong oleh Allah untuk taat dengan Allah dan dapat hindarkan diri daripada benda yang diharamkan oleh Allah. Tuan-tuan, ni bukan perkara yang mudah. Nak buat baik dia bukannya boleh dibuat-buat. Tuan-tuan, dia tak boleh dibuat-buat benda baik ni. Kalau dibuat-buat, maka dia akan menjadi cemuih. Tuan-tuan, maka kerana tu Allah Subhanahu wa taala sebut bagaimana sifat orang munafik. Kata Allah Subhanahu wa taala, la yadhkurunallah illa qalila. Orang munafik ni mereka tak zikir dengan Allah. Kalaulah mereka zikir pun illa qalila, mereka zikir itu dalam kadar yang sangat sedikit. Tuan-tuan, ni sifat orang munafik. Tuan-tuan, orang munafik ni lagu mana kita dah terang sebelum ni. Jenis orang yang suka buat-buat, no? Bila di hadapan Nabi dan para sahabat, menzahirkan keimanan, menzahirkan ketakwaan, tapi dalam hati dia kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, Allah Taala sebut jelas orang munafik ni, jenis yang buat-buat ni, Allah Ta'ala kata apa? La yazkurunallah. Sebenarnya mereka tak zikir pun dengan Allah. Illa qalila.
melainkan hanyalah sedikit, kata Allah. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala dia sebut orang munafik kalau dia sembahyang yuraun, mereka suka tunjuk kepada orang, tetapi bila di belakang orang kusala, dia sembahyang dalam keadaan dia bermalas-malasan, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan sebab itu bukan mudah, kita nak buat baik bukan mudah. Dia bukan hanya cakap. Contoh, ada orang yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita senanglah kata yang ni adalah ujian. Kita nak kena sabar. Dan dia tak kena atas diri kita sendiri. Dan ni pengalaman saya. Masa tu baru balik Mesir. Masa tu dapat anak seorang, anak sulung. Masa tu umur 22. Dapat anak dah. Alhamdulillah. Nikah awal. Yalah, duduk jauh. Duduk jauh ni dia lain macam sikit. Duduk jauh ni dia lain macam. Dia duduk tengok laut kat tempat orang. Dia naik bas kat negara orang. Jadi dia berasa lain. Nak nikah cepat lah. Dan balik-balik tahun akhir tu, dapat anak seorang. Alhamdulillah. Dan maka anak ni masa tu dia demam. Dapat anak demam. Bila demam kena masuk ward. Bila masuk ward, mak dia sekali kena duduk kat ward lah. Kena duduk sekali kat ward. Jadi kita ni sekali-sekala pi ziarah. Ziarah ni anak ni demam. Dan maka dia teriak lah. Dia diam ni masa dia lena, masa dia tidur dia diam. Dan lepas dia celik mata, tu dia teriak, kiau. Dan maka mailah ada satu orang, dia kata apa? Ni dia kata, nak habaq sikit dia kata. Nak habaq. Dia kata apa? Dia kata sepatutnya demam yang panas macam ni bukan dia terima. Patutnya awak yang terima, dia kata. Ui, ada pula orang jenis ilmu macam tu. Patutnya panas demam ni bukan dia terima, awak yang terima. Ni, awak ambil jari ibu jari kaki dia, letak dekat mulut awak. Awak baca qul huwallahu ahad, lepas tu hisap, sedut supaya panas tu nanti dia pi kat awak. Patutnya awak yang kena. Tu dia. Dan Allah Ta'ala nak tunjuk, rupanya anak dia pun masuk wad. Anak dia pun masuk wad. Sakit yang sama, demam. Masya Allah. Katil dia dekat depan katil orang perempuan saya. Katil dia. Tuan-tuan, anak dia kiau ni lagi kuat daripada anak kita. Lagi kuat lagi. Orang. Allah Akbar. Tuan-tuan, apa yang dia buat? Dia angkat budak tu. Dia kata apa? Ish, budak ni. Dia gegak macam tu. Dia kata apa? Ish, budak ni. Dia kata. Tuan-tuan, saya duduk terfikir. Tadi dia nasihat kat kita. Patut panas tu bukan dia terima, patut kita yang besar ni terima. Yang hang sampai nak empas budak tu pasal apa? Tuan-tuan, cakap tu mudah. Nak buat taat, cakap itu mudah, tapi dalam nak beramal itu payah. Yang ni yang disebut oleh Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu wa ardah, bila mana seorang dia nak buat kebaikan, nak meninggalkan benda yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dia bukan hanya pada percakapan, tetapi dia main daripada hati yang ikhlas. Dan daripada hati yang ikhlas ni lah, hanya orang yang hati dia jujur benar, maka dialah orang yang boleh ikhlas bila mana dia melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kerana tu pengarang kitab ni kata, siapa yang ada dorongan yang betul ini, dia memang terdorong nak melakukan kebaikan. Dia nak mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jujur dia dengan Allah. Tuan-tuan, Rabi'atul Adawiyah,
Ini adalah wali daripada kalangan orang perempuan. Tuan-tuan tengok doa dia dengan Allah. Tuan-tuan, kita kalau kita tahulah tempat sekian-sekian doa dekat situ mustajab. Tuan-tuan tengok kita punya berebut lagu mana. Tuan-tuan tengok kita punya berebut macam mana nak duduk dekat tempat tu. Tuan-tuan kemudian dah dapat duduk kat tempat tu, tengok pula apa yang kita doa dengan Allah. Tuan-tuan, benda yang akan kita minta mesti punya. Hak ni mesti punya. Pertama, ya Allah jangan bagi sakit, bagi sihat senantiasa. Itu dah tu. Tuan-tuan, yang kedua apa? Ya Allah, lah ni macam susah sikit, bagi harta banyak sikit, nanti boleh sedekah kat orang. Tuan-tuan, itulah doa kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, dekat raudhah berebut ni, no? Tapi dekat masjid dia tak pernah pun nak berebut. Tuan-tuan, dekat Masjidil Haram sanggup jalan kaki untuk pi masjid. Tuan-tuan, pasal apa dia balik ke tempat dia? Masjid di sebelah rumah pun dia tak dan nak pi. Berasa tak larat nak pi. Pasal apa benda ni berlaku? Dan benda ni berlaku kerana kebaikan ni untuk kita buat dia mai daripada hati. Kerana tu Nabi SAW sebut, baik hati maka baik semuanya. Kalaulah buruknya hati maka buruklah keseluruhannya. Tuan-tuan, Rabi'atul Adawiyah tengok doa dia dengan Allah. Tuan-tuan, apa doa dia dengan Allah? Ya Allah, kalau redha engkau berada dalam syurga, masukkan aku dalam syurga. Ya Allah, tetapi kalau redha kamu berada di dalam neraka, masukkanlah aku dalam neraka. Kerana yang aku damba, yang aku nak, yang aku kasih sangat-sangat ni adalah keredaan dan kecintaan kamu, ya Allah. Tuan-tuan, maka kerana tu orang yang didorongkan dengan dorongan ni, dia merupakan nikmat yang kata Imamul Haddad, kamu tak boleh nak ukur, kamu tak boleh nak nilai berapa besar dia punya nilaian dia pada sisi Allah Subhanahu wa taala. Wala yublaghu syukruha, dan kamu pula tak mampu nak mensyukurinya. Fal yubaligh fi syukrillah. Tapi kata Imam Al-Haddad, walaupun kamu tak boleh nak syukuri dia, cubalah untuk kamu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, lah ni nanti kita tenang, cuba tepuk dada, pegang dada. Tuan-tuan, agak-agak tenang ke tak ni? Agak-agak tenang tak? Allah Ustaz, hari ni dah naik sekolah dah. Baru je habis 500 lah. 500 habis. Ya Allah, anak ada seorang 500. Seluar dia, baju dia, kasut dia. Kena anak yang berjujuk ni. Sampai 5-6 orang sekolah ni. Tuan-tuan, agak-agak berapa yang dia buat keluar tu? Alangkan saya pun, tuan-tuan, Masya Allah, 2 orang tu. 600-700 lebih kurang macam tu lah. Budak-budak, tuan-tuan. Beg bukannya dia nak kita ni bawa pi tunjuk dia ni, beli beg ni bagus ni, muhung kat dia. Tuan-tuan, kita ni muhung kat dia. Ni beg ni bagus ni, beg ni tahan ni. Tak mau, tuan-tuan. Yang kakak kata apa? Tak nak balik dia dah. Saya nak beg Adidas tu. Sudah. Tuan-tuan, sudah Adidas. Dah kak dia Adidas. Yang adik dia boleh bagi sama Adidas. Beg saja, tuan-tuan, 100 lebih. Allahu Akbar. Tuan-tuan, hati ni, tuan-tuan, dengan benda-benda hak yang lagu tu, kadang-kadang kita tak tenang dengan perkara-perkara keduniaan. Tuan-tuan, tapi orang yang dekat dengan Allah, orang yang dia boleh lepaskan dunia ni, tuan-tuan, hati dia senantiasa dalam keadaan tenang. Apa juga yang berlaku kepada dia ni, tak ada perasaan kalut, tak ada perasaan celaru. Dia tidak ada masalah. Nak jadi, jadilah. Kalau tak jadi pun tak apa.
tuan-tuan, maka ni merupakan satu nikmat yang begitu besar pada sisi Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, ni rambut kita putih nah, hatta orang yang ada rambut guguk habis ni. Pasal apa? Memikirkan dia punya masalah dia. Tuan-tuan, kita ni fikir masalah pasal apa? Kerana tak bergantung dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tak nampak yang tu merupakan cerita yang telah pun direka oleh Allah Subhanahu wa taala, menyebabkan kita mai ada rasa celaru, mai ada rasa takut, dan tuan mai ada perasaan yang macam-macam. Kerana tu Allah Subhanahu wa taala dia habaq di dalam Al-Quran. Kata Allah Subhanahu wa taala, walanabluwannakum bisyai'in, kata Allah, kami akan uji kamu sedikit, kata Allah Subhanahu wa taala. Kami berikan kepada mereka rasa takut, kami berikan kepada mereka kekurangan harta, kata Allah. Kami berikan cobaan-cobaan, kata Allah. Dan nak selesai semua ni apa dia? Allah Ta'ala kata di akhir, mereka yang kembali, yang bersabar, maka mereka itulah orang yang diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan, maka kerana tu kata Imam Al-Haddad, tak boleh kamu nak syukur nikmat ni, tetapi cubalah untuk kamu bersyukur dengan Allah ala ma manahahu wa aula, terhadap anugerah yang dia berikan, terhadap anugerah yang dia telah hadiahkan kepada kamu, kata Imamul Haddad rahimahullahu ta'ala, wa khassahu bihi min baini ashkalihi wa aqranihi, yang mana nikmat ni dia beri ni kat kamu, dia tak beri kepada kawan-kawan kamu. Fakam min muslim, berapa ramai daripada orang Islam, kata Imamul Haddad, balagha umruhu, umur dia dah sampai. Tuan-tuan, sampai berapa? 80 sanatan, umur dia dah sampai 80 wa aksar, ataupun lebih daripada 80. Lam yajid hadzal ba'is, dia tidak pernah pun mendapatkan dorongan ni. Tuan-tuan, ada orang yang umur dia sampai 80 atau lebih, tetapi dia tak pernah mendapatkan dorongan yang kuat ini daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, perkara ni benar. Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala dia sebut bahawa pada zaman dia ni, pada zaman Al-Imam Ghazali rahimahullahu taala, tuan-tuan, kita kalau duduk dengan orang alim, saya ingat lagi kata Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumit hafizahullahu ta'ala, dia hidup lagi di kota Madinah Al-Munawwarah. Tuan-tuan, dia kata apa? Duduk dengan orang alim ni, aura dia, dia punya hidayat dia, dia punya keistimewaan dia. Tuan-tuan, kadang-kadang duduk dengan dia ni, kita boleh berasa insaf, kita boleh dapat hidayat. Kadang-kadang selama 3 hari. Kadang-kadang kita duduk dengan dia ni, aura daripada dia tu, dia boleh bertahan hanya setakat seminggu sahaja. Kadang-kadang ada lama sikit, sebulan, setahun dan sebagainya. Ini orang yang duduk dengan orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, bayangkan pada zaman Imam Ghazali rahimahullahu taala, Imam Ghazali satu orang digelar sebagai doktor hati. Tuan-tuan, kalau cerita pasal hati, rujukannya adalah kepada Imam Ghazali rahimahullahu taala. Tuan-tuan, pada zaman dia, Imam Ghazali kata, aku pernah tengok macam mana orang yang dia meninggal, dia tak dan nak ucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dia tak dan mengucap, dan aku tengok dia tak dan untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, maka kata Imamul Haddad, juga berdasarkan pada zaman dia, ada orang yang sampai umur dia 80 tahun pun atau lebih daripada 80 tahun tak pernah merasai akan dorongan ini. Kerana tu bersyukurlah
bagi orang yang ada dorongan buat kebaikan ni, bermakna Allah Subhanahu wa taala nak memberikan 1001 kebaikan kepada orang tersebut. Wa 'alal muridi an yajtahida fi taqwiyatihi wa hifdhihi, dan hendaklah bagi satu orang itu bila dia dah dapat dah dorongan itu, hendaklah dia benar-benar menjaganya, hendaklah dia memperkuatkan dorongan itu. A'ni hadzal ba'itha, yang aku maksudkan dorongan ni kamu perlu jaga, kamu perlu kuatkan dia. Tuan-tuan, nak kuatkan dorongan itu dengan apa? Tuan-tuan, hak ni perbahasan dia panjang sampailah ke bawah. Imam Al-Haddad dia berikan kita cara macam mana untuk kita menjaga nikmat yang Allah Ta'ala telah berikan ini kepada hamba-hamba dia yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. InsyaAllah tuan-tuan, nanti kita akan terangkan lagi berkenaan dengan perkara ni pada pertemuan yang akan datang, insya-Allah Ta'ala alam. Yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tidak baik datang daripada kejahilan diri saya sendiri, walaupun hakikat kedua-duanya datang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana ma akhtana wa ma ta'ammudana wa ma أخطأنا وما تعمدنا وما أسرارنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، والحمد لله رب العالمين، والله أعلم.